Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Hanya berbaki lebih kurang 3 minggu sahaja jika cadangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah bakal dibuka pada 3 Oktober 2021. Maksudnya semua pihak perlu bersedia dari sekarang. Adakah segala persiapan dan siap siaga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerima semula secara bersemuka anak-anak kembali ke sekolah sudah pun tersedia? Ataupun apa yang kita lihat selama ini apabila Kementerian Pendidikan Malaysia membuat pengumuman misalnya pada April 2021, sekolah dibuka dalam keadaan amat kelam kabut, sama ada dari aspek SOP-nya, dari aspek siapakah ataupun kelompok mana yang akan dibenarkan datang ke sekolah terlebih dahulu, dan bagaimana buy-in ataupun penerimaan di kalangan pemegang taruh, iaitu di kalangan guru-guru, di kalangan ibu bapa dan apatah lagi anak-anak. Tetapi dalam situasi sekarang apabila pandemik sudah berada di puncaknya pada ketika ini, saya rasa KPM perlu lebih adil kepada semua pemegang taruh. Kerana ibu bapa, anak-anak dan juga penjaga perlu diberitahu apakah persiapan yang sudah pun dilakukan, apakah kajian dari pengalaman 2020 dan juga awal tahun ini ada penambahbaikan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Apatah lagi ketika kes positif COVID-19 sudah mencecah hampir belasan ribu saban hari, kes yang meninggal ratusan saban hari dan kes yang diterima ataupun dijangkiti di kalangan anak-anak muda ataupun di bawah umur 18 tahun ribuan ataupun puluhan ribu jumlahnya, dan mereka belum divaksin lagi. Mereka belum divaksin. Yang kita lihat sekarang hanya pihak guru di kalangan pekerja sekolah ataupun pengelola kantin sahaja ataupun pengawal diberikan vaksin. Anak-anak belum divaksin di bawah umur 18 tahun. Jadi wajarkah kita berdiam diri ketika ini? Wajarkah kita memberikan cadangan-cadangan yang lebih proaktif kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana kita tidak mendapat maklumat lanjut setakat hari ini apakah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerima pelajar kembali ke sekolah bersemuka pada 3 Oktober. Jadi bersama saya pada malam ini Dr. Anwar Ahmad dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Anwar. Assalamualaikum. Dr. Anwar, ini merupakan satu perkara yang amat dekat dengan Dr. Anwar. Saban minggu, saban hari, Dr. Anwar meletakkan posting sama ada di Facebook ataupun di sosial media dan dikongsikan kepada warga media. Dan yang terkini berkaitan dengan pembukaan sekolah 3 Oktober. Mengapa Dr. Anwar begitu concern, begitu prihatin dengan pembukaan yang berbaki hampir 3 minggu ini untuk dijelaskan sebaik mungkin oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, saya sangat prihatin tentang isu persekolahan ini sebabkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, negara kita sebenarnya telah menutup sekolah antara yang paling lama di dunia. Itu telah dimaklumkan oleh UNESCO. Kalau kita lihat secara bilangan harinya, pada tahun 2020 sahaja kita telah menutup sekolah 110 hari. Dan pada tahun 2021 ini kita telah menutup sekolah pada bulan Mei sehinggalah bulan September ini, dan jumlahnya hampir 5 bulan ataupun 150 hari. Jadi kalau kita jumlahkan, dia telah mengambil 250 hari pembelajaran anak-anak kita, dan pada saya ini adalah sesuatu yang sangat malang sekali kerana anak-anak kita telah kehilangan waktu pembelajaran mereka yang sepatutnya mereka berada di sekolah, dan mereka meneruskan pembelajaran, persekolahan, dan disebabkan oleh pandemik yang tidak selesai sehingga tahap ini dan seperti belum pada kadar yang memuaskan ataupun kadar yang rendah, kita merasakan bahawa keadaan ini sangat-sangat malang untuk anak kita. Itu yang pertama yang menyebabkan saya begitu prihatin dengan isu ini. Isu yang kedua adalah disebabkan kita telah mengalami satu keadaan di mana pada bulan April lalu, dalam keadaan yang begitu tergesa-gesa, KPM telah membuka sekolah dengan SOP yang dilihat tidak begitu ketat, dan pematuhannya juga dilihat sebagai kurang memuaskan. Kita dapati tidak sampai 3 minggu selepas sekolah dibuka, kita telah menutup kembali sekolah itu disebabkan oleh kes-kes
yang walaupun dikatakan sebagai bukan berlaku bermula di sekolah tetapi berlaku di luar sekolah, tetapi sekolah menjadi tempat pertemuan ataupun tempat di mana penularan kes itu telah meningkat sehingga mewujudkan kluster-kluster sekolah yang baru. Dan tentulah kita tidak mahu pengalaman itu berulang pada bulan Oktober nanti. Disebabkan kalau kita buat sebagai perbandingan awal, pada bulan April lalu kes harian ada sekitar 12,000, tetapi hari ini kes kita sudah meningkat, telah mencecah 20,000 dan ke atas. Jadi pengalaman-pengalaman yang lepas itu sepatutnya menjadikan kita lebih prihatin, lebih serius, lebih kritikal dalam usaha untuk memastikan bahawa pembukaan sekolah ini adalah sesuatu yang lebih baik berbanding dengan April 2021 yang lalu. Dan pengalaman yang lalu juga kita dapat lihat bagaimana ibu bapa seperti berada dalam keadaan yang sangat bimbang. Kerana pengalaman yang lalu menunjukkan apabila ada anak-anak mereka yang telah didapati positif, terpaksa meninggalkan sesi persekolahan, dia telah menyebabkan keadaan di rumah ataupun aktiviti di rumah mereka menjadi sedikit kucak-kacir disebabkan oleh ada anak-anak yang positif dan sebagainya. Ini telah memberi satu pengalaman yang cukup buruk kepada keluarga-keluarga yang terlibat. Dan kita tahu bahawa pengalaman ini menyebabkan ibu bapa ramai yang kita lihat tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah pada bulan Oktober nanti, Tuan Haji. Ya, kalau dari angka, jika cadangan awal pihak KPM membuka pada 3 Oktober akan datang adalah melibatkan anak-anak yang berada di kelas-kelas peperiksaan, terutamanya SPM, STPM dan juga STAM. Kalau angka itu digabungkan semuanya, menghampiri 500,000 pelajar yang terlibat. Kalau kita teliti garis masa media dalam seminggu dua ini, Menteri terlibat berada di Langkawi, berada di Perlis, berada di Labuan dan beliau mengumumkan bahawa Langkawi bersedia untuk membenarkan anak-anak peperiksaan ini kembali ke sekolah. Apabila beliau berada di Labuan, Labuan bersedia untuk membenarkan anak-anak kelas peperiksaan berada di sekolah 3 Oktober. Itu full stop. Tetapi yang lain beliau tidak umumkan. Mengapa ini perlu diberi perhatian juga oleh pihak Menteri, Menteri Kanan dan juga KPM supaya jangan ada full stop ataupun titik koma apabila membuat pengumuman dengan pihak media. Kerana pemegang taruh, ibu bapa, pelajar di negeri-negeri lain yang masih berada di Fasa 1, misalnya di Lembah Kelang, negeri-negeri yang masuki Fasa 2 tetapi kes sedang melonjak naik di Sarawak, di Kelantan, di Pulau Pinang, di Perak dan juga di Johor. Adakah mereka tidak perlu mendengar maklumat-maklumat sebegini, Dr. Anwar? Baik, saya fikir keputusan untuk menggunakan Labuan ataupun Langkawi sebagai pilot itu pada saya tidak menjadi isu. Tetapi kita tahu bahawa Labuan dan misalnya Langkawi dan sebagainya itu bukanlah lapangan yang boleh menunjukkan keadaan sebenar apabila kita menggunakan SOP nanti apabila kita membuka sekolah di Labuan dan hasil daripada apa yang berlaku di Labuan itu boleh kita gunakan seperti di Kuala Lumpur ataupun di tempat-tempat yang lain sebab dia tidak menggambarkan keadaan yang sebenar dan juga tahap keseriusan yang sebenar. Pada saya, keputusan untuk membuka sekolah pada hanya tahun peperiksaan itu adalah satu langkah yang betul telah dilakukan oleh KPM. Tetapi perkataan beransur-ansur itu yang mungkin menyebabkan ibu bapa mula bimbang kerana tidak ada satu tarikh yang tetap. Apakah anak-anak mereka yang tidak berada di tahun peperiksaan akan juga terlibat dalam pembukaan sekolah ini. Sebab itu dalam beberapa kenyataan yang saya keluarkan, saya maklumkan bahawa lebih baik KPM hanya memberi fokus kepada pelajar tahun-tahun peperiksaan untuk meneruskan pembelajaran mereka secara bersemuka pada 3 Oktober nanti. Manakala pelajar-pelajar yang bukan tahun peperiksaan dinyatakan secara jelas dan tetap bahawa mereka akan meneruskan PDPR sehingga hujung tahun ataupun apabila kadar vaksinasi sudah memuaskan tahap yang imuniti kelompok sudah capai ataupun kadar kes baru semakin menurun ke tahap yang terkawal, barulah kita memikirkan untuk pembukaan sekolah kepada pelajar-pelajar bukan tahun peperiksaan. Kebimbangan ibu bapa ini ada asasnya disebabkan oleh mereka melihat bahawa keadaan sekolah kita adalah sekolah yang misalnya di kawasan bandar adalah
sekolah yang sangat sesak. Misalnya walaupun kita membuka sekolah, satu bilik darjah kita mempunyai bilangan pelajar hingga 40 orang. Berada dalam keadaan yang sangat sesak sekali. Tetapi tidak dimaklumkan secara jelas apakah SOP yang kita akan laksanakan nanti dalam pelaksanaan pembukaan sekolah. Kebimbangan ini saya fikir saya setuju dengan Tuan Haji. KPM kena lebih melakukan libat urus bukan hanya dengan pihak sekolah, sebagaimana yang kita tahu di bawah tanggungjawab KPM, tetapi juga dengan Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru, dengan media, supaya apa yang cuba disampaikan oleh KPM itu sampai kepada mereka yang mempunyai kepentingan, khususnya ibu bapa. Sebab kita tahu ibu bapa sangat-sangat bimbang dengan keadaan anak-anak mereka. Pertama kerana mereka sudah ada pengalaman yang lepas pada bulan April. Yang keduanya mereka melihatkan kes-kes harian yang begitu besar yang menyebabkan mereka sendiri tidak yakin bahawa KPM boleh mengawal persekitaran sekolah sehingga anak-anak mereka boleh dijamin keselamatan dan tidak dijangkiti. Dr. Anwar, dari 10 orang secara rawak rakan-rakan saya sama ada di kalangan media ataupun rakan-rakan di luar sana yang ditemui apabila mendengar cadangan KPM ini membuka sekolah 3 Oktober, satu pun tidak bersetuju. Satu pun tidak bersetuju untuk mereka menghantar anak sekolah. Semua risau, takut, serba salah dan mereka tak yakin SOP di sekolah ataupun di luar sekolah mampu membendung anak mereka tidak dijangkiti. Kerana sudah ada di depan mata mereka anak kecil sampai bayi pun sudah pun dijangkiti pada ketika ini. Ada yang meninggal pun. Jadi kegusaran ini real, suatu yang benar, suatu yang jelas berada di lapangan. Saya rasa kalau KPM tidak dekat dengan isu ini agak malang concern di kalangan pemegang taruh. Yang kedua, kalau dibuka pun kepada warga SPM, STPM dan juga STAM sekitar 500,000 itu, adakah kita perlu letakkan syarat-syarat yang terperinci juga? Misalnya cadangan untuk memberi vaksinasi belum dilaksanakan lagi. Baru saja Sarawak yang mendahului akan memberi vaksinasi kepada anak-anak bawah 18 tahun. Itu pun dianjakkan, kita tidak tahu bila. Dan negeri lain belum lagi kerana kita belum mencapai tahap peratusan untuk vaksin pertama itu untuk orang dewasa belum mencukupi. Dr. Anwar. Baik, saya fikir betul ibu bapa mempunyai asas itu sebab kita tahu varian-varian baru ni seperti Delta dan sebagainya ini memang wujud dalam masyarakat dan kes-kes yang berkaitan dengan anak-anak ini memang pernah berlaku dan sedang berlaku. Dan pengalaman di luar negara juga sepatutnya dijadikan contoh oleh KPM. Kita tahu di US misalnya, apabila sekolah dibuka semula pada bulan Julai dan Jun yang lepas, kes-kes peningkatan jangkitan pada kanak-kanak murid-murid sekolah telah meningkat dengan begitu ketara sekali. Yang akhirnya menyebabkan bahawa sekolah-sekolah mereka juga terpaksa ditutup. Jadi pada saya, perkara pokok kepada isu pembukaan sekolah ini adalah KPM kena menyerahkan urusan ini kepada KKM dari segi meningkatkan kebolehpercayaan ibu bapa kepada pembukaan sekolah. Saya fikir seperti juga apa yang Tuan Haji sebut tadi, ramai misalnya rakan-rakan yang tidak mahu menghantar anak-anak mereka sekolah sebab mereka tidak mendapat satu maklumat yang secara perubatan ataupun secara kesihatan tentang tahap kesihatan anak-anak mereka apabila masuk ke sekolah. Kerana kalau kita lihat pengumuman buka sekolah ataupun tutup sekolah ini lebih kepada pengumuman-pengumuman bersifat pentadbiran pendidikan. Itu yang mungkin membimbangkan ibu bapa. Misalnya ada ibu bapa yang bertanya, adakah anak mereka apabila dihantar ke sekolah boleh dijamin keselamatan mereka? Tidak akan dijangkiti. Saya fikir tidak ada pihak yang boleh menjamin keselamatan anak-anak yang akan dihantar ke sekolah pada 3 Oktober nanti. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kita tidak bersedia dan tidak boleh meyakini kesediaan kita bahawa kita boleh mengawal keadaan itu daripada tidak berlaku. Keadaan itu mungkin berlaku atas banyak faktor. Mungkin faktor kawalan di sekolah, faktor di luar sekolah dan juga faktor-faktor tidak bergejala dan sebagainya. Jadi pada saya, KPM kena lebih terbuka dalam memberikan maklumat-maklumat kesihatan dan juga memberi maklumat-maklumat berkaitan dengan untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman dan pengetahuan ibu bapa jika benar
KPM mahu anak-anak ini disekolahkan semula. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada pandangan saya, kita percaya bahawa keputusan untuk membenarkan hanya pelajar-pelajar untuk tahun peperiksaan saja ke sekolah itu, walaupun masih berisiko, tetapi dia adalah lebih dalam keadaan yang lebih baik berbanding dengan keadaan-keadaan lain atas beberapa faktor. Yang pertama sekali, anak-anak ini berumur 17 tahun dan mereka lebih mudah memahami tentang keadaan, risiko dan sebagainya. Yang keduanya, anak-anak ini akan mengambil peperiksaan pada Mac tahun depan. Jadi mereka sedaya upaya akan memastikan bahawa SOP ini dipatuhi kerana mereka juga tidak mahu berada dalam keadaan terdedah kepada jangkitan kerana ini akan mengganggu persiapan mereka untuk menghadapi peperiksaan kelak. Jadi pada saya, untuk tahun peperiksaan, kita harapkan pematuhan SOP ini dapat dilaksanakan secara ketat dan juga tepat. Maksudnya maklumatnya jelas, kaedahnya jelas. Itu yang pertama. Yang keduanya juga kita mengharapkan kerjasama ibu bapa lah, sebab kita tahu berdasarkan kepada tinjauan yang kita buat pada bulan April yang lalu, kebanyakan kes-kes yang berlaku adalah disebabkan jangkitan di luar sekolah. Kemudian anak-anak ini telah ke sekolah, apabila mereka di swab, mereka telah diuji, didapati positif. Jadi kita tahu bahawa penularan itu juga berlaku di rumah dan anak-anak ini kemudiannya telah datang ke sekolah. Jadi pada saya, SOP ataupun pelaksanaan pembukaan sekolah pada 3 Oktober ini, 50% daripada kejayaan pembukaan sekolah ini bergantung kepada ibu bapa dan 50% lagi bergantung kepada kesediaan pihak sekolah, KPM dan juga pelajar-pelajar. Jadi pada saya itu perkara yang mesti diambil berat oleh pihak KPM sekarang. Bagaimana untuk memastikan ibu bapa terlibat dalam proses pelaksanaan SOP ini secara ketat dan juga secara tepat, Tuan Haji. Kalau ikut angka, kita sudah tutup sekolah lebih 250 hari. Itu apa yang dijelaskan oleh Dr. Anwar, yang tertinggi, antara yang tertinggi di dunia. Amat malang bagi pelajar-pelajar dan anak-anak kita di Malaysia. Tetapi kita tahu anak-anak kita sudah burn out, depresi, stres, duduk di rumah. Kerana apa yang dilakukan oleh KPM untuk PDPR amat tidak anjal. Seolah-olah dipindahkan, apa yang di dalam bilik darjah itu dipindah ke dalam talian. Kalau 8 jam lah mereka menghadap laptop. Kalau 4 jam lah mereka menghadap laptop. Mereka seolah-olah semuanya dipindahkan ke dalam talian. Walaupun ada kreativiti di kalangan para guru dan para sekolah, itu kita salute. Tapi saya rasa guru pun burn out, pelajar pun burn out. Ibu bapa pastinya tidak tahu apa lagi nak dibuat ataupun dibantu kepada anak-anak. Untuk berlaku adil, sekolah ditutup 250 hari. Burn out semua pihak di dalam hal PDPR. Wajarkah kita menutup lagi lama kepada sekolah ini? Dalam masa yang sama, kita terpaksa menerima realiti bahawa pandemik ini akan berlanjutan, tetapi kita perlu ada sikap berhati-hati yang begitu vigilance, begitu orang kata pun kepatuhan yang tinggi kepada SOP apa yang dicadangkan oleh Dr. Anwar tadi. Bagaimana kita boleh mencadangkan kepada PM kalau KPM mendengar perbualan kita pada malam ini? Baik, Tuan Haji, satu perkara yang mungkin saya boleh ambil contoh. Kalau kita lihat anak-anak kita, kalau mereka bermain game, mereka boleh bertahan sehingga 2-3 jam di depan skrin komputer, apa yang dipanggil sebagai permainan di dalam talian dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa game ataupun permainan itu boleh mengekalkan motivasi mereka. Baik, apabila kita melaksanakan PDPR, salah satu kesilapan ataupun kesalahfahaman khususnya di peringkat pihak pembuat dasar KPM adalah mereka telah mengarahkan untuk transfer ataupun pemindahan terus kaedah-kaedah pengajaran daripada kaedah bersemuka ke dalam sistem dalam talian. Sedangkan kalau kita mengkaji ataupun meneliti proses-proses pembelajaran dalam talian, pembelajaran secara berkuliah, mengajar secara sehala, seperti yang kita amalkan dalam bilik darjah itu adalah kaedah yang sangat tidak berkesan. Dia hanya bertahan selama 20 minit saja. WHO misalnya telah pun mengeluarkan kenyataan ini pada bulan Jun 2020 lagi, yang telah mengingatkan kepada sistem pendidikan di negara-negara seluruh dunia bahawa apabila melaksanakan pelaksanaan pembelajaran dalam talian, masa yang sesuai untuk satu sesi hanyalah 20 minit ataupun kurang.
Ini menunjukkan bahawa kita harus memahami dahulu tentang prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran dalam talian. Kalau kita lihat misalnya mengapa anak kita boleh bertahan berjam-jam di dalam permainan video misalnya, kerana itu adalah permainan itu sendiri telah memenuhi prinsip-prinsip yang saya maksudkan tadi. Sebab tu apabila kita melaksanakan PDPR ini, sebenarnya KPM memberi latihan-latihan kepada guru-guru berkaitan dengan gamification, kalau maksudnya pembelajaran berasaskan permainan dalam talian. Begitu juga dengan pembelajaran secara tutologi, maksudnya flip classroom, anak-anak diberikan project based learning, problem based learning. Dia tidak bersifat seperti mana yang kita bayangkan pembelajaran dalam talian sebenar. Jadi kalau saya Tuan Haji bertanya berkaitan dengan mengapa anak-anak kita burn out, mengapa anak-anak kita rasa lesu, tidak bermotivasi untuk belajar dalam talian, sebab yang terbesar yang telah diketahui oleh pakar-pakar pengajaran dan pembelajaran dalam talian adalah apabila kita menggunakan kaedah-kaedah tradisional, kaedah bersemuka di dalam pembelajaran dalam talian, pasti anak-anak kita akan hilang motivasi dan mereka akan baut. Ini pada saya adalah satu keadaan di mana kalau kita lihat sepanjang 2 tahun yang lepas ataupun daripada bulan April yang lepas, KPM terlalu terfokus kepada pemikiran untuk pentadbiran urusan buka sekolah, tutup sekolah. Kita lihat itulah banyak masa yang diambil oleh kepimpinan KPM untuk menguruskan isu-isu ataupun membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan buka sekolah, tutup sekolah. Tetapi jarang sebenarnya kita lihat inovasi-inovasi ataupun pemikiran-pemikiran yang telah dilakukan oleh KPM untuk melakukan ajakan kepada proses pengajaran pembelajaran dalam talian berkaitan dengan kaedah-kaedahnya, cara-caranya, sumber-sumber pembelajaran dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat apabila KPM terlalu fokus pada soal buka sekolah, tutup sekolah, masyarakat pun selalu berfikir dan juga terperangkap dengan pemikiran itu dan mereka hanya memikirkan seolah buka sekolah dan tutup sekolah sahaja menjadi asas kepada pemikiran pendidikan sejak 2 tahun ini. Tapi sebenarnya KPM lebih banyak memikirkan seolah bagaimana untuk sekolah atau bagaimana untuk guru-guru meningkatkan proses pengajaran pembelajaran secara PDPR. Itu yang sepatutnya. Pada saya, Tuan Haji, sebenarnya urusan buka sekolah, tutup sekolah ini adalah urusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan dengan di bawah MKN. Ini bukan urusan Kementerian Pendidikan Malaysia. Bila sekolah patut dibuka, bila sekolah patut ditutup, ini adalah urusan-urusan Kementerian Kesihatan. Pada saya, Kementerian Pendidikan, sama ada sekolah dibuka ataupun sekolah ditutup, urusan mereka adalah untuk memastikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran berkualiti diteruskan. Jika sekolah ditutup, apakah dia cara-cara, kaedah-kaedah, inovasi yang harus dilakukan untuk memastikan pengajaran pembelajaran berkualiti diteruskan. Apabila sekolah dibuka oleh KPM, oleh KKM, oleh Kementerian Kesihatan, apakah pula perkara-perkara yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan pembelajaran bersemuka itu berkesan. Jadi, kalau kita lihat dalam tempoh lebih kurang 2 tahun ini tidak berlaku. Fokus KPM itu lebih kepada soal buka sekolah, tutup sekolah, sedangkan itu bukan urusan mereka sebenarnya. Urusan mereka adalah untuk memastikan pengajaran pembelajaran itu berkesan, tidak kira sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak perkara lagi yang belum kita sentuh. Kalau dibuka juga 3 Oktober ini, apakah prasyaratnya? Itu belum diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Dr. Anwar. Mungkin dalam sesi yang lain pula, ramai mencadangkan desentralisasi itu digunakan bagi autonomi pada PPD, bagi autonomi pada guru besar dan juga penentu, sama ada sekolah boleh dibuka ataupun tidak. Begitu juga pendekatan hybrid, yang mana boleh dibuka dahulu, yang mana boleh dibuka kemudian. PDPR jalan terus, tapi kualitinya diangkat, apa yang kata Dr. Anwar tadi. Begitu juga mereka yang tercicir, wajar diberikan peluang untuk ke sekolah kerana mereka tidak ada apa-apa di rumah.
Begitu juga yang berkeperluan khas seperti anak-anak istimewa dan sebagainya. Itu semua kita fikirkan mengapa tidak dikongsikan lebih awal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi terima kasih Dr. Anwar atas pencerahan dan juga perkongsian pada malam ini. Itu saja dari saya dan juga Dr. Anwar untuk agenda awal ini malam ini. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.